Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, aku ada terbaca dekat Harakah Daily setelah Daniel Jani dia ada menceritakan soal Dr. Zuhdi. So aku pun buka Harakah Daily, aku baca beberapa berita kan. So aku adalah terbaca satu pasal Anwar Ibrahim, dia punya headline dia menjawab pembodohan Anwar Ibrahim. Okey, apabila waktu baru-baru ni dekat Universiti Utara Malaysia, baru ni kan ada orang yang last tanya student tu tanya soalan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan KDNK Negeri Terengganu. So Anwar Ibrahim pun menjawab. Okey, soalan yang budak ni tanya, adakah kita perlu pilih kerajaan yang terbukti berkesan seperti kerajaan Terengganu atau kerajaan negeri yang selari dengan kerajaan pusat? Okey, lepas tu macam Anwar Ibrahim dia ada masuk jawapan dia isu agama, isu kaum. Lepas tu dia kata jangan kita kena ada pemikiran kritikal. Terengganu 3%, Selangor 1%, tapi Selangor lebih tinggi. Aku pun baca kan. Lepas tu dia kata seperti mana Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri cakap, yang Terengganu boleh dapat KDNK yang tinggi tu disebabkan 99% yang boleh naik yang hasil daripada kerajaan negeri Terengganu berpunca daripada oil and gas, berpunca daripada minyak dan gas. Sebab itulah dekat KDNK Terengganu tinggi. Kalau tolak yang oil and gas, Terengganu akan jadi seperti Kelantan dan juga negeri-negeri lain yang tak ada hasil bumi, faham tak? Jadi yang Razak Bidin ataupun Zam Yahya, dia tak faham. Yang Anwar Ibrahim bandingkan Selangor dengan Terengganu. Selangor, cuba fikir, Selangor ni berapa besar dia ada, berapa besar negeri dia. Selangor ni berapa banyak pembangunan, berapa banyak bangunan-bangunan kerajaan boleh kutip cukai daripada bangunan-bangunan, dan juga cukai-cukai pintu, dan ada port lagi, dan ada pelbagai dekat dalam Selangor. Sebab itulah Selangor income dia tinggi, faham tak? Sebab itulah Selangor lebih kaya daripada kesemua negeri. Kalau kita tutup soal oil and gas, kita letak tepi, kita hanya ambil daripada segi ekonomi yang ada dekat darat kan, faham tak? Dekat kawasan darat, macam di dalam setiap negeri, yang paling akan kaya KL dan juga Selangor, faham tak maksudku? Cukai pintu dah lah, kita tengok cukai pintu dengan cukai tanah. Berapa banyak orang duk ada tanah dekat dalam Selangor dan juga KL, berapa banyak bangunan, berapa banyak pintu, berapa banyak rumah. Dan kita tengok daripada segi port, tak mana port Kelang. Dan cuba boleh tengok rakyat Kelantan, Terengganu mai pi duduk dekat, malah beli rumah dekat Kelang, dekat Selangor. Bayangkan kan? Of course lah, maksud Anwar Ibrahim cakap tu, di antara Selangor dengan Terengganu yang dia boleh income dia tu banyak, majoriti daripada minyak dan gas, faham tak? Sebab tu kita duk dengar dekat Paka, dekat Kemaman dengan Pakar, dengan dekat area yang duk ada proses minyak minyak daripada tengah laut dihantar kepada darat, dan situ boleh dapatlah satu projek, satu pembangunan dan juga kawasan industri. Disebabkan oil and gas, negeri Selangor tak ada minyak, tak ada oil and gas, tapi lebih kaya, lebih maju, duit lebih banyak, kerajaan pusat dapat duit lagi banyak daripada negeri-negeri yang ada oil and gas. Jadi itulah yang dia duk kata Anwar Ibrahim cuba membodohkan, cuba membodohkan rakyat. Dia pun di dalam kenyataan dia macam dia tak pakai nama Anwar Ibrahim, dia hanya pakai Banon. Dia kata geli hati saya mendengar jawapan Anwar apabila ditanya seorang pelajar mengenai parti yang patut dipilih dalam PRN. Pilih parti yang sudah terbukti berjaya ataupun parti yang selari dengan kerajaan pusat. Lepas tu pelajar itu ambil contoh negeri Terengganu dan ukur melalui KDNK. Fakta tersebut diambil melalui Jambatan Perangkaan
Malaysia, bukan daripada kerajaan negeri Terengganu. Anwar macam biasa, semua semua benda nak buat pandai walaupun bodoh. Dia boleh kata macam ni tau. Anwar macam biasa, semua benda dia macam nak buat pandai walaupun bodoh. Perdana Menteri ke-10 bagi tahu walaupun peningkatan ekonomi Terengganu tinggi pada tahun 2021, iaitu naik 4%, masih rendah berbanding Selangor yang naik 1% kerana Terengganu negeri miskin, Selangor negeri kaya. Yes, faham tak maksud aku? Kalau oil and gas seperti mana Anwar Ibrahim cakap, minyak dan gas yang daripada hasil-hasil bumi yang macam di dalam Malaysia bukan di bawah kerajaan negeri, semua di bawah kerajaan pusat dan semua di bawah Petronas dan semua di bawah Perdana Menteri. Faham tak? Lepas tu dia kata apa? Tak betul Bandon. Untuk maklumat Bandon, KDNK adalah ukuran prestasi dan kelancaran aktiviti ekonomi di sesebuah negeri. Ia tiada kaitan dengan tahap kekayaan dan juga pendapatan negeri. Yalah, cuba hang bandingkan. Minyak dan gas kita letak tepi, kita tengok kerancakan ekonomi di dalam bumi Terengganu dan juga di dalam bumi Selangor. Cuba bandingkan Selangor berapa besar dan berapa maju dan berapa berkembangnya dan berapa ramai rakyat di dalam Selangor. Kita nak tahu contoh macam Indonesia kita ambil kan. Kita bandingkan dengan Malaysia. Malaysia hanya ada manusia di dalam macam di dalam Malaysia ada 33 juta. Ataupun kita ambil lah lebih kurang 40 juta lah, termasuk pendatang asing. Ikut tu pun lebih lagi, 40 juta lebih. Kalau dekat Indonesia, rakyat dia saja ada hampir-hampir 300 juta. Faham tak? Dah ada hampir 300 juta tau. Rakyat Indonesia ada 200 juta lebih, termasuklah pendatang asing ke apa semua. Macam mai duduk Indon dah ada dekat 300 juta. Kita boleh bandingkan antara Indon dengan Malaysia. Indon lebih kaya sebab rakyat dia duk bayar cukai lebih ramai daripada kita rakyat Malaysia duk bayar cukai. Faham tak? Kan? Kalau ikut daripada pendapatan, dekat Indonesia ada 300 juta orang. Hang bayangkan kalau macam seorang rakyat dia bayar cukai RM10 sehari. Dan bandingkan dengan kita rakyat 32 juta ataupun 40 juta bayar cukai RM10 sehari. Of course Indonesia pendapatan lagi banyak, lagi duit banyak. Macam tu lah dekat negeri di Selangor. Selangor, rakyat IC yang beralamat Selangor saja dah ada 6 juta tau. 6 juta. Lepas tu termasuk orang macam aku, orang Kedah mai duduk dekat Selangor satu, Malaysia, Sabah, Sarawak, Johor apa semua, Terengganu, Kelantan, mai duduk Selangor dan berbelanja di dalam Selangor. Bayangkan, ada berapa dah warga asing, Rohingya, pelbagai Pakistan lah apa yang duk buka bisnes sini. Dah hampir 10 juta rakyat di dalam negeri Selangor. So, dekat Terengganu baru duk ada 3 juta lebih je manusia. Of course lah, kerancakan tu kurang. Di Selangor lebih rancak kalau soal ekonomi ataupun soal bisnes ke ataupun cukai ke apa ke kan. Jadi lebay-lebay ni pun kita tak faham. Kalau aku nak baca ni panjang jugalah. Jadi lepas tu dia kata kemudian Bandon turut berkata sektor paling tinggi di Terengganu adalah sektor minyak mentah dan gas asli yang menyumbang kepada KDNK. Bandon nak claim peningkatan KDNK adalah sebab Petronas di bawah kerajaan pusat. Jadi sebab kerajaan persekutuan KDNK Terengganu tinggi. Wahai PMX, pelajar itu menyatakan mengenai pertumbuhan KDNK. Apa yang PMX jawab itu pendapatan negeri. Kalau PMX tak boleh nak bezakan benda ni, mohon diam. Oh, dia boleh kata macam dia minta Anwar Ibrahim diam. Dia pun satu dia tak faham. Okey, sesuatu hasil yang mai daripada satu-satu negeri itu, satu-satu hasil yang mai walaupun dia di bawah pusat, berapa hasil itu akan diletakkan ke Terengganu untuk tahun 2021-2022. Hasil daripada bumi Terengganu dia buat keluar banyak ni. Sama lah macam Kelantan ke mana-mana ke.
Dia akan kira lah kalau ada Petronas tu, habis tu tiba-tiba dia ada 200 juta. Ni daripada negeri mana ni? Jadi of course akan ada rekod dan hasil pendapatan daripada negeri bumi tersebut akan diletak di bawah negeri tersebut. Dan akan diletakkanlah ke dalam Kementerian Kewangan ke apa kan. Jadi untuk negeri Terengganu tahun ni dia keluarkan berapa bilion. Selangor keluarkan berapa bilion. Ini semua berapa bilion. Of course dia akan ada total dan dia diletakkan ke dalam sistem. Jadi kita boleh tengok berapa KDNK berapa. Tapi kalau macam Terengganu kita tolak daripada segi oil and gas, hilang. Terus tak ada apa dah. Jadi bila tolak pendapatan negeri Terengganu, tolak yang pasal income oil and gas, terus jadi lebih kurang macam Kelantan terus. Sebab kerancakan ekonomi itu tak ada. Seperti Selangor berkembang, maju, hebat, gah. Jadi jangan jadi walang yang cuba dok nak putar belik. Kononnya dok nak tengok kata hampa ni best, hampa ni hebat, padahal biasa-biasa je. Sebab tu lah dok berhajat dok nak tawan Selangor. Mereka punya harapan macam mereka boleh menang besar. Di Negeri Sembilan satu kursi pun tak ada, tapi nak dok mengharapkan tawan Negeri Sembilan. Okey, fikir-fikirkan, subscribe, like, komen dan share. Jangan jadi mangkak orang kata. Okey, Assalamualaikum.